Zakat ialah tanggungjawab sosial yang mengukuhkan struktur kehidupan masyarakat tidak kira di mana saja, termasuklah Singapura. Namun banyak persoalan yang timbul tentang zakat, seperti berapakah jumlah zakat yang perlu kita bayar, bagaimanakah kutipan zakat diagihkan, siapa yang layak terima zakat dan juga apakah cara-cara seseorang itu boleh mendapatkan bantuan zakat. Hal-hal ini dan banyak lagi perkara yang bersangkutan dengan zakat akan kita bincang dan kupas dalam Refleksi. Salam sejahtera para penonton, bertemu kita dalam siri baru Refleksi dan musim ini saya akan bersama anda, Marina Yusof dan juga teman pengacara saya, ini dia Hairudin Sarung. Terima kasih Marina. Sebenarnya saya teruja kerana dapat digandingkan dengan Marina Terima kasih. dalam musim baharu Refleksi. Okey. Dan saya turut teruja kerana dalam musim baharu Refleksi kita akan ketengahkan isu yang sering menjadi topik perbualan, terutama sekali dalam bulan Ramadan. Topik dan isu yang saya maksudkan berkenaan zakat. Dan jadi dalam siri istimewa ini kita akan leraikan pelbagai isu yang bersangkutan dengan zakat di sepanjang 5 episod ini. Dan juga untuk episod hari ini kita akan melihat secara terperinci bagaimana ataupun di manakah wang zakat ini disalurkan. Baik, sekarang saya ingin tanya Marina lah. Kalau Marina inginkan maklumat ataupun informasi yang terkini, di mana awak akan rujuk? Pastinya di internet, di ruang media sosial kita. Betul sekali. Kerana ruang media sosial, internet telah menjadi sesuatu yang dekat dalam kehidupan kita. Betul. Dan kita boleh dapatkan berita maklumat yang terkini hanya dengan melayari ruang media sosial. Dan di situlah juga datangnya masalah kerana sesiapa saja boleh mengakses media sosial dan dengan itu segala berita-berita palsu lebih mudah tersebar. Tepat sekali. Tapi ini menjadi satu kebimbangan kerana cerita-cerita palsu, berita palsu ini semua kadang-kadang disebarkan dengan begitu meyakinkan. Contohnya cerita-cerita palsu tentang zakat. Dan lebih membimbangkan lagi jika maklumat yang tersebar tadi belum tentu benar dan dipercayai bulat-bulat. Kemudian ia ditular dan diviralkan dan makin ramai yang lihat, makin ramai yang akan percaya. Untuk melihat kesan perbuatan sebegini, apa kata kita tonton segmen drama berikut. Aku tengah kira jumlah berapa banyak aku kena bayar zakat lah. Umur kau berapa yang kau nak bayar zakat ni untuk apa? Apa kena mengena umur dengan bayar zakat Apa kau tak pernah bayar zakat ke apa? Nisa, aku ni baru 2 tahun tau kerja sini. Takkan aku masih nak kena bayar zakat? Kau sini tahu aku sekarang ni tengah kumpul duit nak kahwin. Macam nak pingsan kau tahu tak aku dekat perut. Dalam majlis sekarang mahal, nak buat kahwin pun mahal. Actually memang betul, memang mahal. Kau tahu bulan lepas aku pergi sana. Kejap, aku belum habis cakap. Kalau tiap kali aku kumpul duit nak kena bayar zakat, bila masa cukup duit? Kau tak boleh fikir macam gitu, Yan. Habis? Nak fikir macam mana lagi? Kau tahu tak, tiap kali aku balik, aku lalu masjid, aku derma $2. Itu baru 1 hari tau. Kalau 365 hari, kau kira lah berapa? 700 lebih tau. Itu lagi banyak daripada aku bayar zakat. Yan, yang kau bagi tu derma, bukan zakat. Zakat ke, derma ke, itu semua sama. Janji niat tu untuk tolong orang. So, aku jumpa app ni. App ni bagus gila tau. Cik Man. Oh, Ni kaki kenapa ni? tak ada apa-apa lah. Sikit aja. Cik Man cakap betul-betul ni. Kaki kenapa ni? Apa jadi? Bali tu, semalam sebelum balik nak letak,
Jadi lantai dia licin sikit. Almost fall lah. Tak jatuh. Tapi saya rasa lutut ni kan, dia twist sikit lah. Benda macam gini jangan buat main, Cik Man. Betul apa ni saya cakap ni. Cik Man kau doktor, mari. Saya teman. Kita pun nak keluar sekali ni. Tak apalah, Yan. Kalau pergi doktor, dapat MC, nanti saya tak dapat gaji. Tak apa. Betul Cik Man kalau rasa sakit tu rehat dulu, rest dulu. Jangan buat kerja. Okey? Iyalah. Alah, kita jalan dulu. Okey, hati-hati. Baik. Kau baca ni Nisa. Nampak? Ni daripada Jack Sparrow. Dia cakap, aku dah malas nak cakap pasal zakat. Kawan aku apply bantuan zakat, diorang minta macam-macam. Surat beranak lah, sijil lah, CPF lah, surat gaji lah. Dapatnya entah berapa je. Lagi satu, kawan aku pula dia tengah betul-betul susah, tapi itu pun tak tolong. Takkanlah sampai macam gitu sekali. Siapa yang post ni boleh percaya ke? Kau tengok ni, semua orang komen kat bawah-bawah ni. Kau tengok. Semua orang cakap benda sama. Lepas tu ada satu kes ni, jiran dia hidup senang, rumah cantik, itu pun boleh dapat bantuan zakat. Kau tak pelik? Aku rasa ni semua kerja orang dalam. Dia kasih semua dekat orang dia sendiri je. Ini semua tak adil, kau tahu tak? Takkanlah sampai macam gitu sekali. Kau tahu tak, kadang-kadang orang yang kita tengok hidup senang ni tak semestinya diorang tak perlukan bantuan. Lagipun pasal duit zakat ni, setahu akulah kan, ada proses-proses yang kita kena ikut. Kita tak boleh suka-suka hati je. Dari proses kutipan sampailah agihan, semua kena go through audit. Nisa, kau ni asyik nak cakap apa? Aku ni salah je lah. Diorang tu betul. Taklah, cuma kita kena fikir betul-betul. Kita tak boleh baca terus percaya. Kita kena usul periksa betul-betul. Benda ni dah viral, dah banyak dah orang like. Orang macam kita ni memang susah nak dapat bantuan, kau tahu tak? Sabarlah Rian. Ramai orang dah dapat bantuan dari duit zakat. Macam orang-orang susah, itu satu kumpulan yang dapat bantuan dari duit zakat. Tapi ada kategori-kategori lain yang berhak dapat zakat. Macam aku. Dulu masa aku dekat madrasah, kita ada program tambahan untuk budak-budak sekolah, kurikulum madrasah, latihan upgrading pentingkatkan asatiza. Tu semua dapat sokongan dari duit zakat. Itu kira kategori asnaf riqab. Riqab, dia salah satu asnaf lah. Okey, salah satu contoh lagi, mu'alaf. Tahu tak mu'alaf? Malah. Mu'alaf tu orang-orang yang baru masuk Islam. Diorang pun dapat sokongan daripada duit zakat. Dah. Aku tak nak dengar ni semua lagi, Kau tahu tak, mak aku minta bantuan, itu pun diorang tak kasih lah. Untuk bisnes dia tahu, diorang tak kasih. Aku terus bertekad tak nak minta lagi duit-duit zakat ni semua. Nasib baik tau. Last ada badan lain, LBKM, bantu aku. Baru aku dapat bayar yuran universiti aku. Lembaga Biasiswa Kenangan Maulud. Apa pasal? Kau tahu tak, duit yang kau dapat daripada biasiswa LBKM tu, sebahagian daripada duit tu datang daripada duit zakat. Alah, kalau betul tu duit zakat, awal-awal lah dah tolong aku dah. Yelah, kan diorang kena saring dulu, pastikan yang siapa ambil duit tu. Kau dari tadi asyik backing diorang, kenapa? Kau dapat komisen ke apa? Sudah kau tak payah ikut aku, pergi balik buat kerja kau sudah kat office, aku pergi sendiri. Kau pun Yan. tak boleh harap lah kau ni. Yan! Siapa tu Cik Man? Tu. Tu anak saya. Dia dah habis NS. Sekarang dia belajar kat NTU. Engineering ke apalah. Itu pun dia datang pasal nak hantar saya makan. Saya punya favourite tu. Nasi ayam. Cik Man, sekarang budak-budak universiti semua pakai tie. Tak ada. Tai tu bukan pasal universiti. Hari yang dia tak ada kelas kat universiti, dia kerja part time. Dia kerja kat Orchard Road. Jual perfume. Wah, rajinnya. Tapi dia boleh tahan ke? Dah belajar, lepas tu nak kena pergi kerja. Apa nak buat? Kalau nak harapkan gaji saya saja, nak bayar dia punya duit sekolah, duit buku, tak cukup. Hari tu saya tengok buku sekolah dia satu, 50 lebih. Oh. Jadi dia yang cakap lah, bila dia tak ada kelas, dia boleh kerja
gaji yang dia dapat daripada situ boleh tolong bayar untuk dia punya duit sekolah juga. Lagi satu. Okeylah. Cik Man enjoy nasihat Cik Man. Saya masuk dulu lah. Okey. Bye-bye. Bye. Dan sebagaimana yang kita lihat dalam segmen drama tadi, di mana komen-komen yang tidak benar tentang zakat telah dipercayai sepenuhnya dan dikongsi sewenang-wenangnya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini dan juga hal-hal yang lain juga, Refleksi telah mengundang barisan panelis daripada Ketua Unit Pembangunan Sosial Majlis Ugama Islam Singapura MUIS, Puan Muzayyanah Hamzah dan juga Ustaz Muhammad Irwansyah. Mereka akan memberikan respons dan juga pandangan mereka tentang isu-isu yang telah ditampilkan dalam segmen drama tadi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sama-sama kasih. Baiklah, mungkin sebagai permulaan, jika kita lihat dalam drama tadi, mungkin kita boleh imbas tentang maksud dan takrifan tentang zakat. Ya, dalam drama tadi kita dapat lihat di mana Rian ada menyatakan kepada Anissa di mana dia tidak perlu membayar zakat kerana telah pun memberikan ataupun menyumbangkan $2 setiap hari. Dan di sini mungkin ada sedikit kekeliruan tentang erti zakat dan juga derma itu sendiri dan siapakah sebenarnya yang berhak menerima zakat itu. Terima kasih kerana memberikan soalan tersebut ya. Yang ada kebaikannya kepada Rian tersebut di mana beliau tiap-tiap hari menyumbang $2 di tabung masjid. Kalau dikatakan $2 itu dianggap sebagai zakat, maka di situ ada mungkin tersalah faham. Jadi untuk ini saya rasa kita boleh kembangkan sedikit tentang perbezaan antara derma, sedekah dan juga zakat ya. Dan daripada sedekah ini terbagi kepada dua, sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Yang wajib itulah yang kita katakan zakat. Yang sunnah itu adalah derma kita. Penerima zakat ni 8 asnaf, golongan tertentu, tak semua orang boleh terima. Adapun untuk kita katakan derma ataupun sedekah ini sesiapa sahaja kita boleh berikan. Begitulah juga zakat ini ada waktu-waktunya ataupun syarat-syarat tertentu. Adapun sedekah ini dia bebas seperti itu. Sememangnya ada keistimewaan di sebalik membayar zakat yang berbeza daripada derma. Dan memang tadi Rian ada katakan yang cara-cara untuk mendapatkan zakat ini merupakan sesuatu yang rumit. Ini saya nak tahu, ada tak kebenarannya di sebalik apa yang dikatakan itu? Dan kalau boleh, bagaimana agaknya misalnya satu daripada asnaf yang dikatakan tadi, fakir, bagaimana mereka boleh mendapatkan proses untuk mendapatkan zakat ini? Terlebih dahulu saya ingin mulakan dengan mengatakan bahawa agihan zakat ialah untuk dua asnaf, iaitu fakir dan miskin. Jadi kriteria dia saya rasa tidak jauh berbeza daripada permohonan untuk bantuan yang lain. Contohnya kita gunakan kriteria utama adalah per capita income ataupun pendapatan ber kapita. Apa itu PCI ini? Adalah jumlah pendapatan kita bagi dengan anggota keluarga. Contohnya gaji saya 2,000, anggota keluarga saya 5 orang, jadi PCI saya 400. Dan saya layak mendapatkan bantuan zakat. Rata-rata apa yang kita lakukan adalah untuk memastikan bahawa kelayakan itu adalah telus dan bantuan yang kita berikan ada yang berupa sementara. Kalau ada kecemasan pun kita berikan bantuan juga. Jadi yang leceh, yang remeh itu saya rasa kalau anda mengikut aturan ataupun dokumen itu semua ada, proses itu akan berjalan dengan lancar dan insya-Allah proses agihan itu tidak akan ada masalah lah. Dan itu sangat jelas sekali Kak, yang paling penting sebagaimana Puan Muzayyanah kata, kita mesti telus bila kita memohon tersebut. Dan sebagaimana juga yang diberitahu Puan Muzayyanah, yang ini juga untuk anda semua para penonton jika PCI ataupun pendapatan per kapita sesebuah keluarga itu tidak melebihi $400, ini bermakna anda layak untuk menerima bantuan zakat bagi golongan asnaf fakir dan juga miskin. Ya. Dan dalam segmen drama itu tadi, Anissa turut menyentuh tentang asnaf-asnaf lain. Ini termasuk Recoop. Mungkin boleh tak panel kita memberi maklumat lebih lanjut lagi tentang asnaf Recoop ini? Bagaimana diagihkan? Pertama saya berikan gambaran yang umum 8 asnaf ini siapakah mereka ya. Yang pertama adalah yang fakir.
yang miskin, ya, kemudian yang muallaf qulubuhum yang baru memeluk agama Islam, ya, dan juga riqab, dan juga orang-orang yang berhutang yang tidak mampu menunaikan hutang fi sabilillah dan juga ibn sabil. Jadi kalau kita lihat tadi riqab ni siapa? Riqab ni sebenarnya kalau daripada konteks dahulu kita memahami sebagai hamba, ya. Sekarang ni kita di Singapura ataupun merata dunia kita tak ada hamba lagi, ya. Yang dekat rumah tu bukan hamba, itu adalah pembantu rumah, bantu kita sahaja, ya. Lain tu. Jangan hamba kan. Ya, jadi hamba ni tidak ada. Tetapi di konteks Singapura ini kita menggunakannya adalah untuk memberikan, ya, allowance, bantuan kepada pelajar-pelajar, ya, supaya mereka dapat dikeluar daripada belenggu kejahilan kepada ilmu, kerana bila kita berilmu insya-Allah kita akan dapat berdikari, ya, kita dapat membangunkan diri kita dan insya-Allah mudah-mudahan kita tidak akan menjadi hamba kepada sesiapa. Jadi di konteks Singapura ini walaupun mungkin penonton ada katakan kita dah tak ada hamba lagi, tidak, tapi kita berikan kepada golongan pelajar ataupun penuntut ilmu yang memerlukan, yang mana mengeluarkan mereka daripada belenggu kejahilan, ya. Saya nak tahu juga ni sebenarnya kalau misalnya seseorang yang memerlukan bantuan melalui zakat dan oleh sebab penularan wabak yang sedia ada, bagaimana agaknya mereka boleh mendapatkan bantuan dengan secepat mungkin? Okey. Dalam situasi COVID-19 ni, kita dah dengar tentang penutupan masjid. Kami sudah pastikan bahawa khidmat tidak akan terputus. Jadi pihak pemohon hanya perlu menelefon masjid dan pegawai kami dan tidak perlu ke masjid. Kita akan interview di telefon sahaja dan mereka hanya perlu hantar dokumen-dokumen yang diperlukan melalui e-pos ataupun email sahaja. Jadi kami bertekad, kita committed untuk memastikan khidmat tak terputus walaupun masjid tutup ataupun dalam keadaan di mana kita tidak, orang kata apa, social distancing, tidak boleh bersemuka. Jadi interview semua dilakukan melalui telefon. Ya, tu dengar Tetap tu. ada jalannya, ya. Siapa yang kata rumit, sebenarnya sangat tidak. mudah. InsyaAllah. Dan sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ustaz juga dan juga Puan Muzayana tentang sokongan yang diberikan untuk pelajar kita ni, semoga ia menjadi satu aspirasi untuk mereka terus mencapai kejayaan. Saya nak tahu sebenarnya ni, adakah Rian tu akan mula berfikir secara rasional ataupun masih lagi berpendirian yang tegas macam tadi tu? Kalau Kai nak tahu jawapannya dan anda juga nak tahu, kita akan terus bersama selepas ini. Cik Asni, Yan, apa khabar? baik. Kau tak kerja ke hari ni? Hari saya ambil half day. Tadi pagi dah kerja, dah habis kerja semua. Ni pun masih banyak. Apa lagi saya ambil cuti half day lah. Yan, Cik nak tanya ni, kat mana Cik boleh bayar zakat? Ni tak payah bayar lah cik ni. Cik belum habis baca lagi. Cik bukan apalah. Nak bayar duit zakat ni dekat mana-mana je boleh. Yang penting niat untuk bayar zakat dan nak bantu orang. Itu je. Tak ada lah, Cik tak nak macam tu. Lagipun Cik nak ambil tahu juga yang Cik ni dah cukup haul ke belum. Cik, kalau cik nak tahu sebenarnya kan, agihan zakat dekat Singapura ni tak betul ke tidak? Maksudnya, Yan? Maksud saya, orang hidup susah kat Singapura ni masih tak cukup makan tau. Kalau betul zakat ni berkesan, dah tak adalah kes-kes ni semua. Cik pernah dengar kan orang hidup melarat lah apa lah. Memanglah Cik pernah dengar. Lagi satu, program-program kat masjid ni semua. Untuk pegawai-pegawai lah, untuk belia-belia lah, untuk budak-budak lah, majlis lah. Ini semua duit zakat tau. Entah apa-apa diorang ni semua. Betul ke, Yan?
Yelah Cik Hasni, takkanlah saya nak berdengki, takkan saya nak reka-reka cerita. Tak percaya? Cik tak percaya, mari saya buktikan, kita masuk. Bukankah Ian baru keluar masjid? Alah Cik Hasni, masjid ni dekat aja bukan susah pun. Lepas tu bila kita masuk nanti, Cik Hasni nilaikan sama ada nak bayar zakat tu dekat masjid ataupun tempat lain. Mari kita masuk. Yalah. Ni, saya nak tunjuk. Ini semua nampak ni. Ini semua program-program masjid ni. Nampak semua okey. Ini nampak kelas Iqra. Ini untuk budak-budak punya kelas. Ni kursus halusi solat ada. Tu nak belajar Al-Quran tu. Ini untuk orang lelaki je ni. Cik Hasni ni, apa yang saya tahulah, kan? Program-program ni semua datangnya daripada dana zakat. Padahal apa? Duit zakat ni untuk apa? Untuk bantu orang susah. Kalau macam tu, bab mananya ada orang bantu orang susah? Ni. Ni. Khusus macam ni aja, beribu-ribu dolar tau orang habiskan. Beribu? Banyak tu. Yelah. Mana nak bayar tempat? Nak bayar orang, makan minum, sound system. Lagi apa? Program latihan pegawai. Program sistem komputer. Ini semua daripada dana zakat. Padahal apa duit dana zakat ni untuk bantu orang susah? Ada cik nampak program ni ada orang susah masuk dalam program ni? Tak ada. Mana zakat tu? Ya tak ya juga ya. Assalamualaikum. Salam. Boleh saya bantu cik? Bantu. Kalau betul awak nak bantu, macam-macam boleh bantu. Antara awak nak atau tak nak je. Maksud cik? Saya dah cakap dengan jiran saya ni untuk bayar zakat kepada saluran yang lain. Kenapa encik fikir macam tu? Berapa ramai orang susah yang tak dapat hak mereka. Macam-macam soalan awak tanya. Macam-macam dokumen awak minta. Dekat sini patut duit zakat tu disalurkan kepada orang-orang yang susah. Bukan membazir buat kursus-kursus yang bukan-bukan tu semua. Itu semua membazir. Tapi encik... Bukan itu je tau. Ni latihan pegawai lah. Barang-barang sistem ni semua. Ini semua menggunakan apa wang zakat. Betul tak? Apa gunanya? Membazir. Patut awak tolong orang yang perlukan zakat ni semua. Orang susah ni semua. Maaf cik. Tapi dari mana cik dapat maklumat ni semua? Saya tahulah. Beginilah. Program-program masjid kita memang ada sokongan dari zakat. Tapi sebagai sebahagian asnaf fisabilillah. Tak semuanya dibiayai oleh zakat. Yelah, awak tu kerja sini. Mestilah awak tak ceritakan semua. Maaf cik. Tapi saya rasa encik baik tanya balik orang yang beritahu encik tentang perkara-perkara yang encik cakapkan tu tadi. Mungkin encik boleh berikan butiran yang lebih terperinci. Itu lebih baik. Jadi kita boleh selidik. Yelah, kadang-kadang kita tak boleh percaya bulat-bulat apa yang orang cakap. Wah, ni si Rian ni muka seiras dengan saya tapi personality lain ya. Ini kita dapat lihat yang beliau ni panas baran, cepat nak perah minyak, sampai bertengkar dengan pegawai pula ni. Ya. Tapi saya dapat lihat niat dia tu sebenarnya baik. Cuma dia tidak tahu bagaimana wang zakat ni sebenarnya diagih-agihkan. Yalah, walaupun niat baik tapi cara tu saya rasalah boleh lebih baik lagi. Betul tak Puan? Macam mana? Apa pandangan anda? Bagaimana untuk kita dapatkan maklumat dengan cara yang lebih baik lagi? Jadi saya sebagai pegawai MUIS sendiri secara peribadi pun telah berdepan dengan golongan masyarakat yang kadang-kala datang marah-marah. Jadi kita baik pegawai di MUIS maupun di masjid, kami telah dilatih bagaimana untuk berdepan dengan situasi seperti itu. Jadi apa yang kita harus lakukan ialah kita pun tidak boleh beremosi tinggi jugalah. Betul. Chill, tenang, banyak sabar. Jadi jawab
secara terperinci, berikan butiran dan yang paling penting kita terus profesional. Dan saya juga difahamkan ya, program-program pendidikan Islam ini juga termasuk di dalam asnaf fisabilillah ini. Mungkin Ustaz boleh terangkan sedikit tentang asnaf ini. Fisabilillah ni adalah merupakan apa sahaja kerja ya untuk kita menegakkan kalimah Allah. Jadi merangkumi banyak perkara. Kalau tadi kita lihat ya video tadi, beliau katakan tak ada pun untuk orang-orang susah dan sebagainya ya. Sebenarnya dalam program contohnya Alive ya untuk pembelajaran untuk kanak-kanak ya, golongan-golongan yang memerlukan bantuan ya, mereka diberikan sokongan daripada asnaf fisabilillah ini. Begitu juga kepada golongan yang mungkin dewasa, ibu dan ayah mereka, bila mana mereka mengikuti kursus contohnya adil di masjid ya, di situ juga mereka dapat diberikan bantuan sokongan daripada asnaf fisabilillah. Dan selain daripada itu juga fisabilillah ni merangkumi banyak perkara ya, termasuk gaji para asatizah ya yang ada yang mendapat daripada peruntukan tersebut. Begitu juga madrasah sebelum masa mereka ada mendapat, begitu juga head masjidnya, pentadbiran masjid dia juga ada mengambil daripada asnaf fisabilillah. Saya rasa ramai di luar sana yang tidak tahu bahawa sokongan zakat ni bukan terhad kepada bantuan kewangan saja. Bantuan kewangan bukan sahaja sesuatu yang diperlukan. Jadi pengisian rohani, pembelajaran agama, pendidikan keibubapaan, ini semua adalah sesuatu yang keluarga penerima juga boleh manfaatkan. Jadi saya ingin menekankan di sini bahawa program-program di masjid ni pun tidaklah kuasnya tinggi begitu kan. Jadi sebagai masjid ni seperti badan-badan pemerintah yang lain juga, kita mesti ada tricotation. Jadi apa-apa program, aktiviti mesti mendapat orang kata approval atau kelulusan dari pihak pentadbir masjid. Rata-rata kebanyakan daripada program kita ni sikit sahaja yang diperlukan dananya. Kadang-kadang kita mengundang tokoh ni, mereka tak ingin ambil bayaran. Ya, betul. Jadi masjid pun mengembling tenaga sukarelawan. Jadi kadang-kala sikit saja mungkin untuk makanan saja. Jadi nampaknya apa yang dikatakan oleh Rian tadi sebenarnya tentang pembaziran yang dilakukan untuk projek-projek itu sebenarnya tidaklah tepat ya, tidak tepat sama sekali. Dan sekarang ni macam mana ni? Ini dah lah marah-marah maklumat yang dah dapat tu tak tepat betul, ya. Adakah dia akan terus marah? insaf ataupun terus marah? Saya nak tahu juga Jadi ni. kita nak tahu kisah selanjutnya tentang Rian yang sangat menarik sekali. Jadi apa kata kita rehat sebentar lah. Tenang-tenangan diri. Kita akan nantikan jawapan selepas ini. Baiklah, kita bertemu lagi di dalam refleksi dan pastinya perasaan marah yang meluap-luap ini pastinya boleh membuatkan seseorang itu bertindak ya di luar jangkauan mereka ya. Dan seperti mana yang terjadi pada Rian tadi tentang pembaziran wang zakat katanya. Dan saya ingin bertanya kepada anda ya, apa perasaan anda sekiranya ada orang yang bertindak untuk merakam aksi anggota keluarga anda tanpa keizinan anda sendiri dan kemudian memuat naik di laman sosial. Bukan itu saja, terdapat juga tindakan-tindakan di mana diletakkan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Kita lihat segmen drama ini seterusnya. Hello, Mr. Sifan. Hai, Golan. Okey. Cik Man. Dah. Bilik ni semualah tak tepi, tempat tak kotor lagi. Mari, kita duduk kat sini. Mari duduk dengan saya. Aduh. Wah. Kau dengan Cik Man punya dah jaga. Kalau dengan aku asyik marah je. Kau tu buat salah dengan aku. Ya, aku je yang buat salah. Habis? Cik Man. Cik Man ni daun macam gini, patut tak payah kerja lagi lah. Duduk relax kat tepi pantai ke apa. Ini, ambil MC kat klinik pun tak nak. Memang saya pun nak Rian. Patut ada planning. Daripada full time nak masuk part time. Tapi
ada masalah sikit lah. Kenapa Cik Man? Anak saya last tu, dia dapat tempat kat NTU untuk sambung belajar. Nak bantu bayar dia punya school fees dengan buku-buku ini semua, saya ada apply bantuan lah. Tapi tak approve. Apa pasal? Dah lah Rian, dia tak bagi sebab. Cuma dia cakap kena pergi tempat lain untuk apply. Ini yang saya bingit ni, Cik Man. Mana boleh gini macam? Cik Man, semua orang Islam, kan, termasuk Cik Man juga, gaji kita potong masuk akaun zakat. Habis, bila minta bantuan, senang-senang dia reject. Kita kena selidik dulu. Alah Rian, jangan buat macam-macam lah. Tak apalah, tak apa. Saya okey. Ya, memang Cik Man okey. Tapi saya yang tak okey ni. Kalau orang susah macam Cik Man, dia tak boleh bantu. Habis duit tu mana pergi? Itu yang kita nak tahu. Bila Cik Man apply tu, sijil yang diorang minta Cik Man ada kasih tak? Kalau dah kasih, diorang memang patut tahu apa yang Cik Man ni berhak untuk dapat bantuan zakat tu. Ini tidak. Duit zakat tu kan patut memang kena bantu orang susah. Tengok, Kemar marah lagi. Sabarlah Yan. Kita kena betul-betul tengok, betul-betul tahu kenapa Cik Man ni tak dapat bantuan. Yalah, okeylah. Saya sambung kerja lah Apa kau cakap tu betul. Cik Man nanti dulu. Itu kerja letak tepi dulu. Cik Man ikut saya. Mau pergi mana? Kita pergi masjid. Ya, tak payahlah. Kau juga kan cakap aku selidik dulu betul-betul. Jangan baca sembarang. Ni, aku nak Cik Man ni nak tanya kenapa application kena reject. Dah Cik Man ikut saya. Boleh Cik Man. Rian. Tak apalah. Cik Man, saya ni bukan apa tau Cik Man. Saya pasti Cik Man ni berhak untuk dapat bantuan tu. Cik Man tak apa, saya masuk, saya jumpa pegawai hari tu. Okey? Bila saya cakap pasal kes Cik Man ni, biar dia percaya apa yang saya cakap ni semua betul. Okey? Rian, tamu ini macamlah. Saya tak ada suka gaduh tau. Okey, tak apa. Cik Man jangan takut. Saya masuk, saya takkan gaduh. Saya cakap baik-baik. Betul ya? Betul. Janji ya? Ya, saya janji. Okey? Kita masuk sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak jumpa dengan pegawai Cik Mardia. Ada. Sebentar ya. Sila duduk. Encik. Assalamualaikum. Boleh saya bantu? Waalaikumsalam. Bagus awak ada. Hari tu awak cakap apa? Suruh saya selidik betul-betul, jangan percaya bukan-bukan kan? Sekarang ni saya nak tahu kenapa permohonan zakat Cik Man ni ditolak. Baiklah. Boleh saya ada kad pengenalan Pak Cik? Supaya saya boleh dapat maklumat yang lebih jelas. Sorry lah, Dek. Rian, tadi kalang kabut keluar office. Kad IC tak bawa. Wallet pun tak bawa. Perlu ke ada IC? Nombor IC tak boleh ambil? Maaf Cik, maklumat ni semua maklumat peribadi. Kita perlu ada bukti supaya maklumat ni tak disampaikan kepada siapa saja. Dia tak bawa. Simple dia tak bawa. Kalau dia bawa, dia kasih awak dah. Apa yang susah awak nak faham? Pak Cik, mungkin Pak Cik ada dokumen yang lain, jadi saya boleh kena pasti identiti Pak Cik. Awak faham tak faham? Dia dah cakap, dia lupa bawa. Kalau dia ada, dia dah kasih awak dah. Awak ni dah lah tak kasih bantuan zakat dekat dia. Lepas tu kita nak minta penjelasan pun awak susahkan. Ini ke cara awak kerja? Sabar Cik. Rian, relax lah. Awak senanglah cakap sabar. Tak kena kat diri awak. Awak tak rasa. Ini orang susah lah awak senang-senang batalkan permohonan dia. Habis duit zakat tu semua yang awak kumpul, apa awak buat? Sabar Cik. Kita kena lihat dulu permohonan Pak Cik ni. Mungkin permohonan yang lama tidak diluluskan kerana mungkin keadaannya berubah. Pak Cik ada isi borang ini kan? Tak ada. Borak yang saya isi tu lain. Tempat pun lain. Itu Mendaki punya. Maaf Pak Cik, kalau untuk bantuan dari zakat, saya boleh tolong tengokkan. Zakat? Oh, itu saya dah dapat.
Tak ada, sekarang ni Mendaki ke MUIS ke Zakat, semua badan-badan ni untuk tolong orang susah macam dia, betul tak? Kan? Saya dah agak dah, niat awak ni bukan untuk bantu orang susah macam dia ni. Awak ni, muka pegawai macam awak ni patut apa tahu, rekod. Yang ini pegawai yang susah nak bantu masyarakat susah. Itu duit zakat lah, susah kamu nak kasih. Cik, sabar cik. Sabar, bapak tenang. Sekarang awak takut dulu, awak cakap apa tak ada bukti. Ni bukti dah depan muka awak ni. Ni bukti. Rian, itu zakat saya ada dapat dah. Tiap-tiap bulan daripada masjid dekat rumah saya dapat. Jangan buat macam gitu. Tak ada Cik Mak, orang macam ni, pegawai macam ni menyusahkan orang. Itu duit zakat lah, duit masyarakat lah, menyusahkan orang nak kasih orang. Wah, ini Rian ni, saya rasa beliau ni sebenarnya hati dia baik. Dia nak jaga kebajikan Cik Man tadi. Itulah. Tapi cuma dia tak dapat mengawal emosi dia tu. Tapi beginilah, walau apa pun niatnya, sebenarnya dia tidak boleh memuat naik video tersebut. Betul kan Cik Muzayana? Kalau kita lihat tu adalah banyak tuduhan-tuduhan yang tidak berasas kan. Jadi kalau kita pun manusia juga kadang-kadang boleh rasa tertekan. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat di situ jangan lupa bahawa pegawai ada amanah. Jadi mereka perlu melindungi butiran peribadi pemohon zakat. Sebab itu kita minta IC untuk memastikan betul ke Cik Man orangnya dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat tu undang-undang berpihak kepada pegawai masjid tadi Mardia. Dan bagaimana pula dengan dakwaan Rian tadi yang mengatakan permohonan Cik Man tadi ditolak tanpa alasan yang munasabah. Adakah kita dapat lihat tanggapan-tanggapan sebegitu mengenai zakat sering timbul? Jika kita lihat daripada video tadi kita dapati masyarakat kita masih lagi keliru antara MUIS, Mendaki, MTFA, LBKM dan yang seterusnya. Jadi kalau kita lihat tadi tu Rian ni menyangka bahawasanya zakat ni yang diminta tadi tu adalah zakat, tapi sebenarnya diminta daripada badan yang lain, organisasi yang lain. Dan tadi Pak Cik tu tadi kata jangan seperti itu. Saya dah dapat dah tiap-tiap bulan. Dia mengaku dekat depan tu. Alhamdulillah, bagus Pak Cik tu Bagaimana agaknya kita boleh mengatasi kekeliruan ini? Ada tak usaha-usaha yang dijalankan? Saya rasa sekarang pun di bawah naungan M Kuasa 3 kan, di mana MUIS, Mendaki, Mesra. Jadi banyak usaha untuk orang kata berkongsi informasi butiran tertentu. Jadi baik MUIS, Mendaki atau Mesra, kita ada semua ada program-program tertentu khusus. Jadi macam tadi Cik Man dia minta bantuan untuk pembelajaran. Jadi itu bukan daripada MUIS. Jadi mungkin dia masyarakat di luar sana pun kadang-kala tadi macam Ustaz katakan keliru kerana kriterianya agak berbeza. Kan? Kerana bantuannya pun berbeza. Jadi kita tak boleh orang kata satu kali pukul lah. Kalau saya dapat zakat, maknanya saya pun boleh dapat ni, saya boleh dapat semua. Tidak. Kerana setiap bantuan tu tertakluk kepada kriteria tersendiri. Dari segi kelayakan untuk menerima zakat ataupun PCI, $400 yang telah ditetapkan, adakah jumlah ini kekal ataupun berubah mengikut masa? Tak apa, kita simpan dulu soalan itu kerana kita akan kembali selepas pesanan-pesanan ini. Terima kasih kerana masih bersama kami di Refleksi. Tadi anda kata ada soalan tadi kan? Oh, memang soalan penting ni sebenarnya. Saya nak tahu kelayakan untuk menerima bantuan zakat. Dalam drama tadi, kita dapat lihat bagaimana Cik Man tadi layak menerima zakat kerana memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Jadi, saya nak tahu bagaimanakah PCI ataupun kriteria-kriteria ini ditentukan oleh MUIS dan adakah ia benar-benar dapat membantu mereka yang memerlukan? Saya ingin memaklumkanlah di sini bahawa setiap tahun MUIS akan menilai dan mengemaskini PCI. Ada faktor-faktor tertentu, ada beberapa perkara yang kita lihat. Satu adalah kos sara hidup di Singapura. Kita tahu kan di Singapura ini mahal semuanya. Jadi sara hidup, kos sara hidup sentiasa meningkat. Kedua, kestabilan ekonomi. Dan kalau ini menunjukkan
pungutan zakat yang positif dan insya-Allah maknanya lebih banyak pungutan zakat yang kita terima, lebih banyak yang kita boleh agihkan. Okey. Dan juga kalau boleh saya katakan di sini bila saya lihat tentang keadaan Cik Man tadi kalau kita lihat dia masih lagi hidup susah lah kalau kita tengok gaji pun gaji hari. Jadi saya rasa mungkin dia masih layak Ustaz untuk mendapatkan zakat. Baik, jika kita lihat tadi, walaupun Cik Man masih lagi menerima zakat dia, satu perkara yang kita perlu faham di sini, zakat ni bukanlah segala-galanya. Ya, maksudnya zakat merupakan salah satu bantuan yang boleh diterima daripada pihak MUIS yang diberikan kepada yang memerlukan. Golongan seperti Cik Iman ni sebenarnya juga boleh masih mendapat bantuan daripada badan-badan sokongan yang lain. Sebagai contoh PPIS, ya, kita ada M Kuasa 3, kita ada FSC dan banyak lagi yang lain tu yang juga boleh bantu. Maknanya walaupun telah menerima bantuan daripada zakat, ya, beliau masih lagi boleh meminta bantuan daripada yang lain sekiranya kriterianya itu mencukupi ataupun sesuai, ya, sesuai dengan perkara tersebut. Dan satu lagi, ya, bila kita cakap tentang asnaf fakir miskin, saya nak betulkanlah Riannya, ya. Mungkin satu yang mungkin kita kurang pasti ataupun terlepas pandang, ya. Contoh asnaf fakir miskin ini, ya. Asnaf fakir miskin ini juga pada waktu yang sama kadang-kadang menerima daripada bahagian rekod untuk anaknya tadi. Begitu juga ada bahagian gharimin. Gharimin adalah orang asnaf yang berhutang yang tidak mampu menunaikan hutangnya. Jadi kan yalah, kadang-kadang dalam suasana seperti ini kita ada bil air lampu contohnya kita tidak mampu nak tunaikan. Contoh Cik Man tadi. Jadi beliau juga mengambil daripada bahagian ini. Jadi untuk beliau seorang sebenarnya dia ada ambil komponen-komponen yang lain. Tapi pada waktu yang sama tak adil lah juga kita kalau hanya fokuskan kepada fakir miskin aja, ya. Golongan yang lain pun perlukan. Contohnya golongan mualaf, ya. Golongan mualaf adalah orang yang baru memeluk agama Islam, ya. Majlis Agama Islam Singapura ada memberikan peruntukan kepada Darul Arkam untuk memberikan sokongan kepada golongan-golongan yang mualaf yang baru memeluk agama Islam ni untuk memahami tentang agama Islam dan juga memberikan sokongan kepada mereka, ya. Kalau boleh saya tambah sedikit, Silakan, ya. Puan. Kadang-kadang masyarakat pun agak keliru kerana bantuan zakat ni adalah untuk orang Islam. Jadi tak kira bangsa lah. Cina, Melayu, India. Jadi kadang-kadang kita dapat pertanyaan daripada golongan masyarakat, mualaf boleh ke? Saya Muslim India, boleh ke? Jadi kita kata zakat ni untuk orang Muslim, tak kira bangsa. Penjelasan yang amat penting sekali untuk menyangkal salah tanggapan tentang zakat. Yang penting juga kita dapatkan maklumat, informasi daripada yang arif. Dan informasi-informasi yang sahih, ya. Itu yang penting. Dan dengan ini kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan Refleksi buat kali ini. Dan kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kita kepada Puan Muzayana dan juga Ustaz Muhammad Irwan Shah kerana sudi bersama kita pada hari ini memberikan penjelasan, ya, tentang aspek-aspek zakat yang ramai yang muskil di luar sana. Tepat sekali. Semoga kita kini lebih jelas tentang zakat dan mudah-mudahan kita dapat orang kata kurangkanlah salah tanggapan dan salah sangka tentang zakat. Dan untuk mengetahui tentang banyak lagi soalan-soalan tentang zakat, terus bersama kami minggu hadapan dalam Refleksi.